Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita memanjatkan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat, pemberian-pemberian dan anugerah-anugerah yang tidak terhingga daripada Allah, yang mana sampai malam ini kita masih lagi diberi keizinan oleh Allah untuk sama-sama berada di dalam salah satu rumahnya, masjid ini, untuk menunaikan ibadah salat berjamaah, salat wajib dan salat sunnah tarawih. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sebagaimana yang dimaklumi oleh sebahagian besar umat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah merujuk ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa yang menarik dan signifikannya, tuan-tuan dan puan-puan, ialah begitu indahnya Allah memanggil umat-umat Islam yang mempunyai keimanan yang teguh, keimanan yang mantap dan jitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya, junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita memerhatikan antara dua terma yang selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang pertama ialah terma ya ayyuhan nas, dan yang kedua ialah terma ya ayyuhalladzina amanu. Sebahagian besar ayat-ayat yang menggunakan terma ya ayyuhan nas adalah bersifat ayat-ayat Makkiyah, iaitu ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah sebelum berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedia maklum bagi kita sebagai umat Islam akan sejarah awal dilantik dan diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Baginda mempunyai tugas yang besar sebagai seorang da'i dan pendakwah pada jalan Allah. Yang paling utama ialah untuk membersihkan kotoran-kotoran, najis-najis yang berbentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sebahagian besar umat-umat Quraisy yang hidup pada zaman Rasulullah adalah golongan-golongan penyembah berhala. Dan ada di antara mereka yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang mana pemikiran-pemikiran ini amat jauh beza dengan jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mereka mempunyai perangai, tingkah laku yang disebut sebagai amalan-amalan jahiliyah. Dan Rasulullah datang untuk membersihkan hal-hal tersebut. Manakala terma ya ayyuhalladzina amanu sebahagian besar diturunkan oleh Allah selepas peristiwa hijrah Nabi ke bumi Madinah, dan kebanyakan terma kewajipan bagi umat Islam, iaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Bila kita menyebut tentang keimanan, sesungguhnya Allah memanggil manusia muslim yang mempunyai keimanan ini kerana perintah-perintah Allah adalah amanah. Perintah-perintah Allah mempunyai nilai tanggungjawab yang besar di sisi seorang Islam.
Bila mana kita sebagai umat Islam yang kita ni mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasul dan hari akhirat, ada benda-benda besar yang selalu dikaitkan dengan Allah. Apa dia hak Allah terhadap hamba-Nya? Antaranya ialah hak Allah bagi setiap hamba untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mematuhi segala arahan-arahan dan perintah daripada Allah, serta menjauh dan meninggalkan diri mereka daripada larangan-larangan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini punya amanah dan nilai tanggungjawab yang besar. Sesiapa yang tidak mempunyai kepercayaan, akidah dan keyakinan ini, maka masalahlah yang akan berlaku. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, walaupun apa yang saya nak sebutkan pada malam ini amat pahit untuk kita dengar dan amat pahit untuk kita terima, tetapi kerana yang berlaku ini berada dalam lingkungan kemasyarakatan kita, bahkan mungkin terlibat dengan adik-beradik kita, mungkin terlibat dengan saudara mara, sepupu, sepapak, sahabat dan saudara Muslim yang lain. Bagi mereka yang bergelar Muslim tetapi mereka tidak mempunyai keimanan yang mantap dan kukuh, serta tidak menyedari nilai-nilai dan amanah tanggungjawab tadi, apa yang berlaku tuan-tuan? Bila kita lihat data dan statistik hari ini, ada segelintir umat Islam yang sudah menafikan diri mereka dengan kewajipan salat. Dengan kata lain, nama orang Islam tapi tak mau semayang, nama orang Islam tapi tak mau salat, nama orang Islam tapi malas semayang, malas salat. Tuan-tuan perlu akui ini sedang berlaku dalam masyarakat kita. Bahkan kalau kita kaitkan dengan kefarduan dan kewajipan puasa sekalipun, bukan hanya segelintir orang Islam tak mau semayang, bahkan ada sebahagian mereka tak mau puasa pun bila mari bulan Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita terma ya ayyuhallazina amanu bi'a, betul-betul berkesan dalam jiwa untuk dihubung kaitkan dengan soal keimanan dan akidah dengan setiap perintah yang ditentukan oleh Allah atas kita. Tanpa kekuatan ini, sukar untuk seorang Muslim menjalankan setiap perintah dan amanah yang Allah beri dengan sebaik-baiknya. Kutiba alaikumus siyam. Bila sebut kutiba, ma makna kutiba? Kutiba bermakna furida, difardukan, diwajibkan, alaikumus siyam, ke atas kamu berpuasa. Ayat ini turun pada hari Isnin, bulan Sya'ban, tahun yang kedua Hijrah. Turun bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, sebulan kemudian barulah berlaku kewajipan dan kefarduan ke atas Rasulullah dan para sahabat berpuasa di bumi Madinah tahun yang kedua Hijrah. Walaupun perintah ini, ayat ini turun sebulan sebelum Ramadan, iaitu pada bulan Sya'ban. Bahkan di dalam kitab Tafsir Imam At-Tabari, Imam Tabari pernah meriwayatkan sebuah riwayat daripada Muaz bin Jabal, bahawa ketika mana Rasulullah awal-awal datang ke Madinah dahulu, Rasulullah berpuasa pada 10 Muharram, iaitu merujuk kepada hari Ashura, dan Rasulullah membiasakan diri berpuasa 3 hari setiap bulan. Mari bulan mana pun Rasulullah dan sahabat berpuasa 3 hari, iaitu merujuk kepada puasa mutih yang kita kenali dalam masyarakat kita. Apa maksud puasa mutih? 13, 14 dan 15 setiap bulan dalam Islam. Contoh, mari bulan Safar puasa 13, 14, 15. Mari bulan Muharram 13, 14, 15. Mari bulan mana pun 3 hari dalam sebulan. Bahkan ini diakui periwayatannya oleh sahabat-sahabat yang besar.
seperti Abdullah ibnu Abbas, seperti Abdullah ibnu Mas'ud, seperti Mu'az bin Jabal, dan imam-imam yang besar seperti Imam Atha, Imam Qatadah, Imam Dhahab bin Muzahim, dan imam-imam besar yang lain. Ini menunjukkan bila turunnya ayat ini sudah menjadi kefarduan kepada umat Islam untuk berpuasa penuh selama 30 hari di bulan Ramadan. Dan puasa-puasa sebelum ini menjadi sebagai amalan sunnah. Dan kita tahu bila sebut tentang puasa ini, banyak jenis puasa. Ada yang dalam agama kita disebut puasa wajib, seperti bila mai bulan Ramadan. Adanya puasa-puasa sunnah, 9 Zulhijjah lah, 10 Muharram lah, Isnin Khamis lah. Ada puasa yang disebut puasa nazar. Ada puasa-puasa yang lain dan yang berkaitan dengannya. Apapun bila kita melihat konteks puasa, jangan kita umat Islam keliru dengan menganggap bahawa permulaan puasa dimulakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Ini adalah pemahaman yang salah. Kalau kita anggap Nabi Muhammad lah orang yang mula-mula start puasa bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Di mana buktinya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Ini menunjukkan kedatangan Nabi Muhammad ini adalah yang terakhir sebelum kedatangan utusan-utusan Allah yang lain. Sejak Nabi Adam sampailah Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, memang umat-umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu sudah mengenali ibadah yang dinamakan sebagai puasa. Bahkan min qablikum, banyak disebutkan oleh riwayat-riwayat yang panjang. Antaranya ialah Imam Mujahid. Mananya Imam Mujahid sekali dengan pandangan sahabat besar Abdullah ibnu Abbas menyebut min qablikum merujuk kepada ahlil kitab, iaitu ulama-ulama ataupun rabbai-rabbai Yahudi ataupun pedri-pedri Nasrani sebelum ini pun diwajibkan ke atas mereka menerusi kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil untuk menjalankan ibadah yang dinamakan puasa. Walaupun ini konteks riwayat yang mengkhususkan kepada ahli kitab, tapi kalau kita merujuk tafsir yang agak besar, tafsir Imam Al-Musi, Ruhul Ma'ani, menyebutkan terma min qablikum adalah merujuk kepada umat-umat dan kaum sebelum ini. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hikmah-hikmah yang kita boleh dapat dan apakah hikmah yang kita boleh ambil daripada amalan berpuasa di bulan Ramadan? Bahkan yang paling besar yang kita nak ialah hikmah-hikmah dari sudut kerohanian, hikmah dari sudut batiniah, iaitu kita nak buang, kita nak nafikan daripada diri kita yang disebut dalam Islam sebagai amalan-amalan mazmumah. Kita nak buang sifat sombong, kita nak buang sifat congkak, kita nak buang sifat kedekut bakhil, kita nak buang sifat riak, kita nak buang sifat sum'ah. Supaya di bulan Ramadan kita kena kenali sebenar-benar diri kita, position kita sebagai seorang hamba bila berhadapan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan cuba perhatikan, antara nama yang diberikan kepada bulan Ramadan ialah Syahrus Sabr. Apa dia? Bulan kesabaran. Kenapa disebut bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran? Kerana pada 11 bulan sebelum ini, sebagai seorang Muslim yang beriman, kita hanya menahan diri kita daripada perkara-perkara yang ditegah dalam agama, dalam klausa perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan kita buat setiap perkara yang harus dan dihalalkan oleh Allah dalam interaksi agama.
Contoh 11 bulan sebelum ni, makan minum, kita makan nasi, kita makan masakan tu, lauk pauk tu, pelbagai jenis yang dibolehkan oleh Allah, tak ada masalah. Dan kita hanya cegah diri kita daripada yang diharamkan oleh Allah. Bak makan, kita tegah dari makan babi, kita tegah dari makan anjing contoh, kita tegah daripada minum arak, minuman yang memabukkan. Dalam bulan puasa juga sebagai contoh, kita melakukan hal yang sama, tetapi sifat sabar itu lebih terkedepan kerana kita juga cegah diri kita sepanjang puasa daripada apa yang sebelum ini dihalalkan bagi kita. Hak duk 11 bulan tu kita tak makan, hak haram saja. Tapi mari bulan Ramadan, hak halal pun jadi tak boleh. Sebelum ni duk makan nasi tak berhenti, mari Ramadan, tak boleh makan dah lah, sabar. Sebelum ni duk minum teh, ais, kopi ais, Nescafe, Neslo, jus tu, jus ni, macam-macam. Mari Ramadan, Allah kata tak boleh minum, sabar je lah, tak boleh minum. Bersama dengan isteri 11 bulan, siang ke malam, tak ada masalah. Tapi hak ni, puasa di bulan Ramadan, tak boleh bersama dengan isteri. Jadi kita tahan benda-benda yang dihalalkan oleh Allah, dan jaga diri kita terlibat dengan benda-benda yang boleh membatalkan puasa kita. Ini menunjukkan Allah nak menguji kesabaran seorang manusia dalam melihat dia menjalani setiap amalan-amalan ketaatan dan perintah dalam agama. Tujuan dia apa, tuan-tuan? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dalam Islam dia ada tingkatan. Pertama disebut muslim, yang kedua disebut mukmin, yang ketiga disebut muttaqi. Dan Allah memanggil tadi seorang muslim yang beriman. Bila kita menunaikan amalan ketaatan, menunaikan ibadah, menunaikan perintah Allah, moga-moga daripada hasil ketaatan-ketaatan tersebut menjadikan kita naik satu lagi level, satu lagi peringkat, satu lagi darjat, dipanggil manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir saya nak sebut kepada tuan-tuan, di bulan Ramadan ini adalah peluang. Peluang apa, tuan-tuan? Allah memberi sebesar-besar dan seluas-luas pengampunan kepada kita. Dan Allah menutup pintu-pintu neraka dan membuka selebar-lebarnya pintu syurga. Dan satu lagi yang special, Allah melipat kali gandakan setiap amalan ibadah dan ketaatan sehingga 70 kali lipat. Bulan mana lagi kita nak cari anugerah dan nikmat besar macam ni? Tu kita tak kira lagi yang special ditunggu oleh semua orang Islam yang disebut malam Lailatul Qadar. Begitu juga kita nak tunggu nuzulul Quran. Ini semua adalah anugerah yang Allah beri, tak ada bulan lain, tuan-tuan. Ulama-ulama menyebut, kalaulah di bulan Ramadan kita tidak bisa dan tidak mampu untuk cari pengampunan, untuk cari rahmat, untuk cari berkat, untuk cari redha Allah, agak-agak bulan mana lagi kita nak cari, tuan-tuan? Rugi yang amat besar sekiranya kita mengambil sikap membuang masa dan waktu menjadikan kehidupan kita seperti bulan-bulan sebelum ini. Yang saya nak sebut ialah bentuk dan konsep kesyukuran. Ada 5 benda yang paling besar, tuan-tuan. Yang pertama ialah nikmat kehidupan. Allah bagi kita nikmat hidup, dan yang paling besar, Allah telah meletakkan kita sampai kita menikmati kehidupan di bulan Ramadan. 3 bulan sebelum ini, 2 minggu sebelum ini, bahkan 3 hari sebelum ini, mungkin kita biasa mendengar cakapan-cakapan begini. Ada rakan kita menyebut, Ustaz, kalau boleh Ramadan tahun ni, mari Ramadan sebelum ni saya tarawih sempat 20 malam. Kalau boleh tahun ni saya tak mau tinggal tarawih, nak semayang cukup 30 malam sampai malam hari raya.
Mari hak tu pula ustaz, sebelum ni tadarus sempat 15 juzuk saja. Tahun ni saya merancang kalau boleh nak habis khatam Quran 30 juzuk. Mari pula makcik bedah kata, ustaz, saya di samping tadarus habis khatam tiap-tiap tahun 30, tapi saya cuba tingkatkan lagi dengan hafal Quran. Tahun lepas sejuzuk setengah, tahun ni kalau boleh 2 juzuk ke 3 juzuk, alhamdulillah. Apa yang disebutkan tadi adalah harapan tuan-tuan, adalah impian, adalah semangat beribadah dalam agama. Tetapi kadang-kadang bila Allah tak beri nikmat pertama yang kita sebut nikmat hidup, dia tinggal perancangan harapan dan impian semata-mata. 3 hari nak Ramadan, Ang merancang tadi, Allah panggil lebih awal. Esok dah nak Ramadan, hak merancang nak tarawih penuh tadi, ada yang Allah panggil lebih awal. Hak hafal Quran tadi bukan kata sehari, sejam lagi nak masuk Ramadan. Sejam lagi, lepas buka puasa tu duduk mandi dah. Oh, seronoknya malam ni nak start dah tarawih. Tiba-tiba Allah panggil tuan-tuan. Allah panggil mereka lebih awal dan tidak meletakkan rezeki pada mereka untuk masuk dalam bulan Ramadan tahun ni. Tapi tuan-tuan telah diberi hayat dan kehidupan sampai hari ni. Berapa hari dah puasa? Berapa hari dah tuan-tuan? 12 hari. Alhamdulillah, 12 hari direzekikan oleh Allah masuk bulan Ramadan. Tapi seorang pun tak boleh bagi jaminan dia akan hidup sampai 1 Syawal. Betul atau tidak? Tuan-tuan boleh bagi jaminan? Tak boleh. Saya pun tak boleh jamin. Mungkin 2 minggu lagi Allah panggil. Mungkin dekat nak raya Allah panggil. Bahkan mungkin sejam lagi Allah panggil. Semua dalam ilmu dan takdir Allah. Jadi syukurilah nikmat Allah bagi kehidupan kepada anda dan rezekikan untuk berada di bulan paling mulia. Yang kedua ialah perbanyakkan kesyukuran kerana apa? Kerana di samping nilai kehidupan, Allah bagi satu benda yang besar, kesihatan tubuh badan. Ada orang hidup saja tapi Allah nafikan nikmat sihat pada diri mereka. Ada sebahagian mereka hidup di bulan Ramadan duduk di hospital-hospital, penyakit-penyakit kritikal, penyakit-penyakit serius hidup. Ada yang duduk di rumah mungkin stroke bertahun-tahun tak boleh bangun. Ada yang baru kena stroke tapi duduk atas katil, duduk atas tilam. Ada yang aksiden duduk atas wheelchair. Ada yang aksiden sedang menanggung kesakitan di rumah. Kalau tanya pakcik dan makcik ni, pakcik nak pada datang masjid? Oh nak, lama dah pakcik tunggu. Bertahun-tahun tak boleh pergi ustaz. Bertahun-tahun tak boleh bangun ustaz. Bertahun-tahun tak boleh langkah kaki masuk dalam masjid ustaz. Mereka nak. Tapi sebab nikmat kesihatan Allah tak bagi, Allah bagi hidup, alhamdulillah, tapi Allah tak bagi sihat. Tuan-tuan hari ni sebab sihatlah berada di hadapan saya. Kalau sakit tak duduk sini. Dia duduk di rumah, duduk hospital, duduk rehat mana-mana. Nikmat yang ketiga, di samping Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita lapang masa. Kelapangan masa pada kita. Mungkin orang tu Allah bagi hidup, sihat pun ada pada dia, lapang masa tak ada, dia tak sampai juga tuan-tuan masjid. Ustaz minta maaf malam ni tak boleh solat tarawih sama-sama. Pasal apa? Ada meeting dengan bos di KL. Tak apalah. Saya pula nak pergi tengok anak. Tadi dia telefon, mana MRSM Parit contoh. Saya nak pergi ambil anak stesen bas, nak pergi jemput kawan airport, nak pergi sana, nak pergi sini, urusan sana, urusan sini. Hidup, sihat, lapang masa tak ada. Tuan-tuan, sebab lapang masa lah boleh ada ni. Kalau tak ada lapang masa, duduk tempat lain-lain dengan pelbagai urusan masing-masing. Yang keempat, apa dia tuan-tuan? Nikmat harta. Ada sebahagian umat Islam yang Allah berikan nikmat harta. Sebenarnya nikmat harta ni Allah bagi pada semua orang. Cuma bezanya sikit dengan banyak, tu je. Kita sikit pun kena syukur, banyak pun kena syukur.
Tetapi Allah melebihkan golongan yang diberi banyak ni, supaya mereka gunakan nikmat tadi. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan, banyakkan menderma, banyakkan bersedekah, banyakkan membantu orang miskin, banyakkan berinfak. Bahkan lebih jauh, kalau dia nak buat makan bentuk macam mana, mari ajak 10 orang, 15 orang, mari buka puasa rumah saya nak jamu hari ni. Ataupun 10, 12 orang, mari bersahur tengah pagi sekarang, saya nak buat bersahur secara beramai-ramai. Tuan-tuan boleh gunakan ikut mana-mana saluran yang dihalalkan oleh agama untuk menyalurkan harta-harta yang diberikan oleh Allah. Sebab bila sebut harta, dia jadi buruan semua manusia, baik orang tu kecil ke besar, miskin ke, dia kaya ke, gemuk ke, kuruh ke, tinggi ke, rendah, semua orang kejar harta. Tapi antaranya nikmat tadi salurkanlah dengan sebaiknya. Dan yang terakhir tuan-tuan, nikmat paling besar yang tidak Allah bagi pada semua orang, iaitu nikmat agama Islam dan keimanan. Ada sebahagian daripada saudara kita yang kita panggil sebagai non-Muslim, yang belum dikurniakan petunjuk, mungkin belum dikurniakan hidayah. Mudah-mudahan kita memperbanyakkan mengangkat tangan berdoa, semoga di luar Islam itu diberi petunjuk, diberi hidayah, bukan mengambil jalan mencaci mereka, mengeji mereka, mengejek mereka, mengherdik dan menghina. Tetapi kita gunakan sebaik-baik doa yang banyak dimakbulkan di bulan Ramadan, supaya Allah beri jalan petunjuk dan hidayah untuk mereka mengenali Islam, Allah dan Rasulnya. Jadi sebab tuan-tuan Islam, sebab keimanan itulah memaksakan kita berada di sini tuan-tuan. Dan mana-mana masjid sekalipun, 5 nikmat tu Allah bagi pada tuan-tuan. Hari ini hidup semua depan saya, hari ini semua sehat depan saya, hari ini semua lapang masa depan saya, hari ini ada harta, berapa orang dah masuk tabung masjid, derma tu derma ni. Dan hari ini atas nilai agama, atas nilai Islam dan keimananlah kita hari ini sama-sama tunduk, sama-sama rukuk, sama-sama sujud, sama-sama baca Quran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang lemah, yang kurang, yang tak baik, serba tak kena tu tak ada orang lain, datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوسك اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.